bila suami memberikan nafkah, dia menjalankan tanggungjawabnya, maka dia perlu mendapat haknya. Dia ada dua perkara kat sini. Satu dinamakan hak, satu dinamakan dengan tanggungjawab. Hak benda yang dia perlu dapat. Tanggungjawab benda yang dia kena buat. Hak benda yang dia perlu dapat. Apa yang suami perlu dapat bila dia menjalankan tanggungjawab. Dia bagi nafkah, dia bagi duit, dia bagi makan, dia bagi minum, disediakan rumah. Itu tanggungjawab dia. Bila dia menjalankan tanggungjawab ini, maka dia berhak. Apa yang dia berhak? Dia berhak mendapat ketaatan daripada isteri. Berhak mendapat ketaatan daripada isteri. Maka di sini timbullah masalah, dan ada juga yang mengatakan bahawa sejauh manakah isteri perlu mentaati suami? Kalaulah suami minta buat air, adakah wajib isteri menyediakan air? Adakah wajib isteri masak? Adakah wajib isteri menyediakan keperluan-keperluan rumah? Wajib ke tak wajib? Kalau isteri tak buat, derhaka ke tak derhaka? Berdosa ke tak berdosa? Sebab yang ini dia kata, ini perkara harus. Yang kalau isteri tak semayang, isteri tak puasa, isteri tak bayar zakat, isteri tak pergi naikkan haji bila ada kemampuan, bila suami suruh perkara yang wajib, isteri tak buat, barulah berdosa, katalah seseorang. So kalau suami suruh isteri buat air, isteri tak buat, maka tak berdosa, tak jatuh derhaka kepada suami. Adakah perkara ini satu kefahaman yang betul dalam agama? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bila suami menjalankan tanggungjawabnya, bagi nafkah, bagi apa semua kepada keluarga, kepada isterinya, maka dia berhak memperoleh ketaatan daripada suami. Bila suami disuruh buat air, memanglah dalam hukum Islam tak disuruh wajib isteri buat air, wajib isteri masak, wajib isteri lipat baju. Takkanlah semua everything nak ditulis, Secara umumnya disebutkan suami, isteri wajib mentaati suami. Setelah mana suami menjalankan tanggungjawabnya. Kalau nak ditulis satu-satu tu banyaklah. Tulis grup WhatsApp, tulis begitu, tulis begini. Jenuhlah kitab ni, penuh dengan, memang tak cukup lah. Sebab kehendak, keperluan itu mungkin berbeza daripada zaman ke zaman. Secara umumnya difahami bahawa tanggungjawab itu bila dilaksanakan oleh suami, maka suami berhak untuk dapatkan haknya, yakni ketaatan daripada isteri. Barulah wujudnya kerukunan dalam rumah tangga. Dibimbangi, cukup bimbang tuan-tuan, apabila disebarkan bahawa isteri tak wajib taat kepada suami. Kalau suami suruh buat air, kalau isteri tak buat air, maka tak derhaka. Apa implikasinya tuan-tuan? Kalau berlakunya perbalahan dalam rumah tangga, salah faham dalam apa-apa perkara lah tuan-tuan. Kau dengar tak dia kata, adalah ni berkata tak wajib isteri taat kepada suami, suruh buat air, suruh basuh baju. Macam kalau benda tu berlaku dalam rumah tangga bergaduh, refer kepada pandangan yang salah, jadi satu isu. Sebab benda tu kadang viral, bila viral ni dia jadi isu lah Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, asas dalam rumah tangga, nafkah ini dibayar ataupun ditanggung oleh suami. Bukalah mana-mana kitab tak disebutkan isteri kena tanggung nafkah. Tanggung nafkah ni suami. Bila suami menjalankan tanggungjawabnya, maka dia berhak untuk mendapat ketaatan daripada isteri. Kalau isterinya keluar rumah, nusyus, pergi jalan, tak nak ikut cakap suami, maka hilanglah tanggungjawab itu. Maknanya suami dah tak wajib lah nak tanggung dia. Dah tak ada rumah, dah pergi berjalan berata-rata, dah tak balik rumah. Adakah suami perlu untuk membayar nafkah isteri yang pergi jalan berata-rata? Itu telah dianggap sebagai nusyuz, sebagai derhaka kepada suami. Yang derhaka ni taklah perlu untuk diberikan nafkah sebab dah keluar rumah. Sebab nak dapatkan nafkah, duduklah rumah, taklah kepada suami. Barulah kerukunan itu
wujud dalam hubungan suami isteri. Tapi kalau kata isteri tak wajib untuk ikut suami, untuk taat kepada suami, buat air ni tak wajib, jadi gaduh besar nanti dalam keluarga Islam. Sedangkan dalam masa yang sama tuan-tuan, buat masa ini perceraian dalam kalangan umat Islam tinggi juga kan. Kalau dilihat kepada statistiknya sangat membimbangkanlah, khususnya di negeri Selangor ni membimbangkan jugalah, tinggi dia punya statistik perceraian dalam kalangan umat Islam di Selangor. Sebab macam-macam sebab lah tuan-tuan yang kita pun taklah nak bincangkan pada pagi ini topik berkenaan.